Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini 14 hari bulan Jun 2023. Seluruh Dewan Rakyat gamat dan menjadi huru hara dan menjadi satu yang memang lucu ditonton di Dewan Rakyat kerana penyamun dan penyangak kerana gelaran-gelaran itu telah menyebabkan satu Dewan Rakyat heboh lah. Gelaran penyamun dan penyangak telah menggamatkan perang mulut di antara Syahidan dan Muhammad Sani. Dewan Rakyat gamat dengan perang mulut di antara Datuk Seri Syahidan Kasim daripada PN Arau dan Muhammad Sani Hamzan iaitu daripada PH Hulu Langat. Apabila mereka masing-masing menggelar satu sama yang lain dengan gelaran penyamun dan penyangak. Insiden tersebut tercetus ketika Syahidan yang sedang membahaskan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atau Suhakam mula melemparkan dakwaan yang kononnya bahawa kerajaan telah mencabuli hak ahli Parlimen Pembangkang dengan tidak menyalurkan peruntukan sewajarnya. Syahidan turut menggesa orang muda supaya menolak dan menukar kerajaan sekarang. Saya fikir itu silap lah, janganlah. Tak payahlah nak hasut ke, tak payah nak provok ke untuk sokong mana-mana. Kerana orang muda tahu mana satu yang nak disokong. Sama ada mereka nak sokong kerajaan atau tidak, itu terpulang kepada mereka. Dan saya fikir orang-orang muda sekarang bijak-bijak, semuanya ada terpelajar. Muhammad Sani kemudian mencelah sambil melontarkan pertanyaan kepada Syahidan Kasim, iaitu adakah ahli Parlimen Arau itu sudah bertanya atau berbincang dengan kerajaan mengenai peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang. Itulah soalnya. Sudahkah mereka berbincang atau hanya tiba-tiba saja muncul dan marah-marah? Kan bagus berbincang. Keadaan semakin menjadi lebih tegang apabila seorang lagi ahli parlimen daripada Pembangkang, iaitu Muhammad Hasnizan Harun daripada Perikatan Nasional Hulu Selangor, yang tiba-tiba bangkit dan menggesa Muhammad Sani supaya jangan membuat kacau. Sewaktu masing-masing tidak mau mengalah, Syahidan tiba-tiba menggelar Muhammad Sani penyamun. Sambil menuding jari ke arah blok kerajaan, termasuk supaya meminta ahli Parlimen Hulu Langat itu duduk. Penyamun gelar Syahidan beberapa kali sambil menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur kali ini. Muhammad Sani kemudian bingkas membalas dengan gelaran penyangak beberapa kali. Selain juga sempat membidas Muhammad Hasnizan kerana sanggup bersekongkol dengan penyamun seperti Syahidan Kasim. Ini memang patutlah panas. Tapi sebenarnya perlu rasional, perlu bertimbang rasa, toleransi. Pelan-pelan kamu, jangan gaduh-gaduh. Dia berkata, bahasa kamu memang guna bahasa tidak baik. Orang Selangor tak boleh terima orang macam ini, katanya. Kemudian yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kemudiannya mencela dengan mengarahkan supaya ahli Parlimen Hulu Langat itu supaya duduk. Jadi akhirnya situasi dapat ditenangkan semula. Dan sebenarnya di dalam parlimen keadaan begitu tu biasa, kerana reaksi itu adalah aksi. Jadi untuk beraksi menjadi ahli parlimen mesti ada reaksi. Aksi itu reaksi, reaksi itu aksi. Jadi biasalah. Cuma saja yang paling penting adalah setiap isu yang dipersoalkan itu haruslah ada jalan penyelesaian dan bukan hanya bergaduh-gaduh saja. Jadi tahniah diucapkan kepada semua ahli parlimen yang dapat bereaksi dan beraksi di Dewan Rakyat untuk negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya berjalan di replika bulan. Replika bulan di jalan raya. Jalan-jalan di Sabah memang banyak yang teruk.
Sampai ada ahli parlimen yang cakap itu seperti replika bulan. Kalau mau rasa macam mana jalan di bulan, jalan di Sabah. Ada kebenarannya juga. Kereta-kereta cepat rosak kerana jalan di bulan. Tapi tak apa, kita tetap bersyukur. Dan kita berharap kerajaan sekarang ini dapat memperbaiki. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun memberikan penjelasan berkenaan dengan perkara ini dan berjanji akan membantu semua negeri yang terkesan dengan keadaan jalan raya, keadaan air dan sebagainya. Okey, sampai ketika dia bertemu dengan pelajar di UMS, kalau tak silap, dia kata dia pun tak pasti dia sebenarnya naik bot atau naik kereta. Baguslah. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah ada pengalaman apa yang dialami oleh rakyat Sabah selama ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Mahathir yang Anwar telah disaman oleh Mahathir sebanyak 150 juta ringgit kerana didakwa telah memfitnah Mahathir. Walaupun Anwar tak pernah sebut siapa, tapi Mahathir terasa dan dia saman Anwar. Adakah seperti yang berlaku kepada dana judi, seperti yang berlaku dalam dana judi, Anwar Ibrahim tak pernah berganjak dan tak pernah takut untuk disaman ke, untuk diambil tindakan ke oleh orang-orang yang berkenaan? Anwar tak pernah risau, tak pernah takut. Dan Anwar tak pernah berhenti pun sebenarnya untuk terus memperkatakan tentang bagaimana dia dapat mengumpul berbilion. Tapi dia tak sebut siapa itu dia. Adakah Anwar Ibrahim sedang mengumpul bukti yang paling kukuh? Seperti dana judi, Anwar Ibrahim nampaknya tak perlu buat apa-apa pun. Tapi ada orang yang tampil membawa bukti. Ada orang yang tampil membawa bukti kukuh kepada SPRM, sehingga akhirnya SPRM telah pun berbuat keputusan untuk SPRM membuka kertas siasatan kepada dakwaan kononnya Perikatan Nasional terima dana judi. Adakah Mahathir juga akan jadi begitu juga? Tak payah Anwar Ibrahim untuk membuktikan, tak payah Anwar Ibrahim untuk keluarkan bukti, tak payah Anwar Ibrahim untuk serahkan bukti, tapi akan ada orang yang muncul yang membawa bukti kepada SPRM. Mahathir sekarang ini nampaknya terlalu sibuk dengan usaha beliau untuk proklamasi orang Melayu. Okey, sibuk dengan proklamasi orang Melayu. Jadi saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan seperti dia kata di dalam dana judi itu. Dia kata dia tak akan cakap kalau tak ada asas. Begitu juga dengan kes Mahathir ini. Tun Mahathir terasa dia yang disebut. Jadi Anwar Ibrahim, kalau betul itu dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim itu adalah Mahathir, saya fikir Anwar Ibrahim tak akan sebut apa-apa, tak akan dakwa apa-apa, tak akan cakap apa-apa kalau itu tak ada asas. Kalau itu tak ada asas, jadi pasti ada bukti yang sebenarnya sudah pun ada. Cuma saja mungkin perlu betul-betul jelas. Jadi kita nantikanlah pengumuman demi pengumuman yang mungkin bakal akan membuatkan Mahathir bergagar semula. Dan Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Nak pergi mesyuarat dulu. Ada mesyuarat nih, bye.